Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Muslimin dan Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan buat selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ulang kaji siri yang ke-34 yang kita akan mengulang kaji surah yang ke-34, iaitu surah Saba'in. Surah berkenaan dengan satu kumpulan manusia yang berada di salah satu tempat pada zaman dahulu, dia panggil wilayah Sabak yang berada di Yaman. Ini adalah nama satu kabilah, kabilah Sabak yang berada di Yaman. Okay. Daripada nama surah ini, ia memberikan kepada kita isyarat supaya kita kena mengkaji, kita kena mencari maklumat lanjut tentang apakah yang berlaku kepada kaum Sabak ini, ataupun apakah sebenarnya teladan yang Allah hendak kita ambil daripada kaum Sabak ini. InsyaAllah dalam sesi ulang kaji kita pada pagi ini, kita akan dapatkan jawapan itu berdasarkan kepada apa yang telah diulas oleh para ulama di dalam mengkaji surah-surah, tujuan surah dan juga segmen bagi surah Sabak. Surah Sabak ni surah yang kita kembali kepada surah Makkiyah, yang mana kalau surah sebelumnya Al-Ahzab, kita mengikuti surah Madaniyah. Manakala surah Sabak yang mengandungi 54 ayat yang berada pada muka surat 428 sehingga muka surat 434. Surah ini, ayat-ayat di dalam surah ini adalah ayat-ayat yang Allah turunkan ada kaitan dengan rukun iman, ada kaitan dengan hari akhirat, ada kaitan dengan Rasul, ada kaitan dengan Tauhid. Kerana surah ini adalah surah Makkiyah. Alhamdulillah, surah Sabak ini kita sudah pun memasuki juzuk yang ke-22. InsyaAllah kita doakan semoga Allah memberikan kita kelapangan untuk kita teruskan mencari lagi pengetahuan kita, mengukuhkan pengetahuan kita tentang surah-surah yang lain yang berada pada juzuk yang ke-23. Sasaran kita hari ini insya-Allah kita akan cuba membuat ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-32. Baik tuan-tuan, apa yang Allah hendak bagi tahu kepada kaum Sabak? Okey, kenapa dengan kaum Sabak ini? Okey, kaum Sabak ini adalah satu negeri yang Allah telah limpahkan kepada mereka nikmat. Allah telah kurniakan ada dua nikmat yang besar kepada kaum Sabak. Tetapi malangnya, maksudnya malangnya, sayangnya
1000 kali sayang. Kaum Sabah ini mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Mereka tidak mensyukuri dua nikmat Allah yang besar itu yang Allah kurniakan kepada kaum Sabah. Okay. Jadi kita kena dapatkan ayat yang menjadi kepada sumber penamaan ini dengan surah Sabah. Okay. Perkataan Sabah dalam surah ini kita akan temukan pada ayat yang ke-15 yang merupakan permulaan kisah kaum Sabah. Tapi sebelum kita baca ayat yang ke-15, sebelum ini kalau tuan-tuan masih ingat, pada surah yang kita pernah belajar sebelum ni dekat surah Semut, Suratul Namli, kita sebenarnya, walaupun kita tak bincang, kita tak sebut dalam sesi ulang kaji, tapi dalam surah Semut itu ada Allah menyebutkan tentang seorang, ada seorang ratu, iaitu daripada Sabah. Sama. Jadi, Ratu Sabah yang Allah sebut dalam surah Semut ayat 22 adalah merupakan orang yang telah membawa kepada kemajuan negeri Sabah. Selepas Ratu Sabah tu sudah pun tiada. Dan kita pun tahu ya, Ratu Sabah yang memiliki kerajaan yang besar, beliau telah pun memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi, hasil daripada Ratu Sabah itu dia beriman kepada Allah, maka negeri Sabah ini Allah kurniakan kepada mereka dua nikmat yang besar. Jadi, kabilah yang duduk di Sabah itulah yang kita akan ceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Adakah mereka ini berpegang teguh kepada agama ratu mereka yang dulu ataupun bagaimana? Jadi kita kena baca ayat yang ada menyebutkan tentang kaum Sabah ini. Jadi kita mulakan ulang kaji kita melihat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskinihim ayatun. Allah memberitahu kepada kita sesungguhnya penduduk negeri Sabah, di tempat tinggal mereka itu ada satu ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Okey, apa ayat itu? Apa tanda itu? Allah lanjutkan lagi. Tanda yang membuktikan Allah ini adalah Tuhan yang Esa dengan kekuasaan yang Allah beri, maka Allah mengatakan kaum Sabah ini jannatani an yamini wa shimal. Mereka ini mempunyai dua kebun yang terletak di sebelah kanan dan terletak di sebelah kiri. Ayat ini menunjukkan bahawa kaum Sabah ni dia dapat nikmat yang Allah kurniakan adalah dua kebun. Kebun tu tak jauh pun, dekat dengan mereka, kanan dan kiri. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum Sabah itu, kulu, makanlah kalian semua min rizqi rabbikum, daripada rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan kamu, washkurulah, dan bersyukurlah kalian
kepadanya. Okey, ayat 15 ini bukan sekadar kita nak cari dekat mana ada kalimah sabar, tetapi dekat ayat ini juga ada gambaran awal yang akan membawa kita kepada mencari jawapan. 54 ayat dalam surah Sabah ni objektifnya apa? Fokusnya tentang apa? Jadi setelah Allah perintahkan mereka makan dari rezeki yang Allah kurniakan, Allah perintahkan mereka supaya mensyukuri Allah, maka Allah Ta'ala telah memuji negeri Sabah itu. Jika mereka itu mensyukuri nikmat Tuhan, Allah kata baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Allah kata inilah negeri yang aman. Tayyibah ni negeri yang baik, negeri yang aman, makmur, dan Tuhanmu itu Maha Pengampun. Okey. Syarat tuan-tuan jelas tentang ayat yang ke-15. Okey, kita kena lanjutkan lagi ceritanya. Okey, kita lihat pada ayat nombor 16. Allah memberitahu kepada kita apakah yang dilakukan oleh kaum Sabah terhadap nikmat kebun-kebun yang subur, yang banyak yang Allah beri kepada mereka. Fa'a'radu, tetapi mereka menolak nikmat itu. Maknanya mereka berpaling ingkar. Mereka tidak mahu mengikuti perintah Tuhan pada ayat yang ke-15 untuk mensyukuri nikmat itu. Mereka mengambil jalan untuk berpaling. Dia panggil fa'aradu. Ayat nombor 16 ya. Lihat ayat nombor 16. Fa'aradu maksudnya al-i'rad. Mereka berpaling. Mereka tak nak mensyukuri Allah. Kita telah sebut beberapa surah sebelum ini cara bersyukur kepada Allah yang paling tinggi sekali adalah dengan mengesakan Allah. Okey, dengan membesarkan Allah. Tapi kaum Sabah dia tak nak. Dia berpaling daripada bersyukur. Lalu apa akibat dia? Allah mengatakan fa'arsalna alaihim sailal 'arim. Kami hantar kepada mereka satu banjir yang sangat besar. Setelah banjir itu datang, apa terjadi kepada kebun-kebun mereka? وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Setelah banjir itu datang, kita tahu tuan-tuan, kalau banjir besar, boleh merosakkan tanaman. Maka Allah Ta'ala ganti kedua kebun mereka itu dengan kebun yang buah dia bertukar. Daripada manis jadi tak manis. Buah yang elok menjadi pahit. Dan buah-buah itu jadi tidak eloklah. Seperti sebelum mereka mengingkari untuk meneruskan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Maknanya rosak habis kebun-kebun mereka. Kalau sebelum ni mereka boleh makan, mereka boleh buat keuntungan dengan buah-buahan itu, tapi telah berlaku sebaliknya. Okey. Tak habis lagi sebab ada lagi satu nikmat yang Allah beri kepada kaum Sabah. Tapi sebelum itu, kita dapatkan dulu maklumat dekat ayat nombor 17. Dekat ayat 17 ni sangat penting untuk kita ambil maklum
Allah Ta'ala menyebutkan setelah banjir besar itu telah merosakkan kebun-kebun mereka sehingga buah itu menjadi pahit dah tak boleh makan dah. Maka Allah mengatakan zalika. Demikian itulah jazainahum bima kafaru, kami membalas kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Jadi kita dapat jawapan bahawa kenapa Allah Ta'ala tukar nikmat kebun yang subur, kebun yang elok kepada kebun yang sudah musnah. Allah Ta'ala kata kami balas disebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Kufur tentang nikmat. Kemudian Allah mengatakan wahal najazi wahal nujazi illal kafur. Sebenarnya kata Allah, tidak patut, tidak seharusnya mereka mendapat balasan seperti itu melainkan kepada orang yang amat kufur nikmat. Okey, jadi pada nama surah Sabah itu kita cari ayat tentang kaum Sabah itu, kita jumpa rupa-rupanya surah Sabah ni bukan pada Allah Ta'ala nak tunjukkan karakter manusia yang baik, manusia yang bersyukur, tapi pada karakter manusia yang telah Allah tarik nikmat kebun-kebun itu dengan ditukar dengan kebun-kebun yang tidak boleh lagi diambil hasilnya. Ada sebab Allah buat macam tu. Kerana mereka amat kufur. Mereka berpaling untuk bersyukur kepada Allah. Baik. Kemudian, kita baca lagi pada ayat nombor 18. Okay. Ayat nombor 18, ada satu lagi nikmat yang tinggal dekat mereka. Yang Allah kurniakan kepada mereka hasil daripada pemerintahan di bawah Ratu Sabah. Yang telah pun tuan-tuan ketahui bagaimana beliau telah beriman kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi Allah katakan pada ayat nombor 18 ni waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quram zahirah. Okey. Di antara tempat tinggal kaum Sabah ini dengan bandar-bandar yang lain, kami limpahkan berkat kepadanya dan kami buatkan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan. Okey. Nikmat yang kedua dekat ayat nombor 18 ni, kaum Sabah ni Allah kurniakan mereka logistik yang sangat strategik. Kawasan yang mereka tinggal tu dengan kawasan-kawasan lain, iaitu kawasan sekitar dengan bumi Syam ini, merupakan lokasi yang sangat strategik untuk bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat, nak pergi ke bandar-bandar lain yang ada pada negeri-negeri Syam. Allah berikan kepada mereka logistik yang sangat cantik, yang sangat bagus untuk mereka. Lepas tu Allah Ta'ala permudahkan kepada maknanya mereka ada fasiliti, mereka nak bermusafir ni senang sangat. Sebab tu Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 18 tu وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرًا, kami telah tentukan jarak perjalanan di antaranya. Lepas tu Allah kata siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jadi kaum Sabah ni Allah perintahkan kepada mereka, berjalanlah kamu di bandar-bandar itu
bila-bila masa je boleh. Kalau kamu suka nak berjalan waktu malam, kau akan selamat untuk bergerak daripada Yaman nak pergi ke bandar-bandar lain tu. Kalau kau semua nak bergerak, kalian semua nak bergerak pada waktu siang, Allah Ta'ala kata apa? Kau akan berada dalam keadaan yang aman. Jaraknya strategik, kemudahannya ada. Lepas tu pergi balik itu dalam keadaan yang sangat aman. Itu nikmat yang kedua yang Allah bagi kepada kaum Sabah. Adakah mereka berterima kasih kepada Allah dengan nikmat tersebut? Maka Allah sebutkan pada ayat nombor 19. Ayat 19 ni kita kena beri perhatian juga. Okey, dia mudah saja. Pada ayat-ayat yang ada nama surah itu, cerita surah itu, maka kita kena baca, ambil sedikit waktu untuk fahamkan. Kerana ia dapat membantu kita nanti untuk mencari rumusan bagi surah Sabah. Jadi ayat 19 Allah mengatakan, faqalu, lalu mereka berkata, Rabbana ba'id baina asfarina. Mereka kata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Kaum Sabah ni, mereka tak nak terima nikmat Allah memberikan lokasi yang sangat dekat. Kemudahannya banyak, pergi dan balik dalam keadaan aman. Mereka boleh keluar bila-bila, dia tak nak. Mereka kata, jauhkanlah jarak kami. Ni jenis orang yang tak syukur nikmat ni. Okey. Mereka tak suka dekat-dekat ni. Ni ditunjuk orang yang belagak ni, kabilah yang belagak, sombong ni kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala buat apa kepada mereka? فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. Lalu mereka telah menzalimi وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Lalu mereka memilih untuk menjadi orang yang zalim. Zalim kat sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kufur kepada nikmat itu. Mereka tak nak terima. Okey. Lalu Allah telah jadikan mereka ini berpecah belah. Allah telah pecah belahkan mereka ini berkecai-kecai. Maksudnya mereka ini daripada berada pada satu tempat yang strategik, akhirnya Allah Ta'ala telah jadikan mereka ini porak-peranda. Akhirnya mereka telah bercerai-berai. Allah pecahkan kesatuan-kesatuan mereka tu. Lepas tu Allah telah jadikan kisah mereka ni nanti akan menjadi buah mulut orang untuk cerita. Jadi pagi ni, kita nak ceritalah kaum Sabah tu. Panjang juga kita buat ulang kaji pagi ni. Sebab apa? Sebab saja kita panjangkan. Sebab pertama, sebab ni lepas subuh, kita gunakan pendekatan bercerita lah. Walaupun nampak saya agak lemah sedikit, kurang tenaganya pagi ni. Okey. Tapi syarat tuan jelas, boleh dengar suara saya dengan baik. Tuan-tuan perempuan. Okey. Kemudian, hujung daripada ayat 19 tu, Allah Ta'ala setelah dia cerita tentang kaum Sabah tu, Allah kata, inna fi zalika la ayatin. Pada cerita kaum Sabah tu, mula-mula Tuhan bagi dua nikmat, mereka tolak, mereka tak mau bersyukur, mereka berlagak sombong, maka Allah tukar nikmat itu
daripada perjalanan yang dekat kepada perjalanan yang jauh, daripada mereka itu bersatu hati, mereka ini satu kabilah yang sangat baik, kepada berpecah belah. Allah Ta'ala kata apa? Pada cerita mereka itu ada tanda-tanda bagi setiap orang yang nak belajar menjadi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Jadi kalau nak belajar macam mana nak jadi orang yang bersyukur, bersabar, maka boleh kaji cerita kaum Sabah. Jadi kita telah jumpa berulang-ulang kali tentang kalimah syukur. Syukur. Ia seperti memberikan kita jawapan. Surah Sabak ni daripada nama mereka tu, nama surah Sabak tu dah berikan kita gambaran awal dah. Okey, surah ni nak bincang tentang apa? Okey. Kita teruskan dengan membincangkan objektif bagi surah Sabah. Okey. Kesimpulan 54 ayat surah Sabah, walaupun kita tak baca ke semua ayat, kita cuma baca ayat 19, 20, maafkan saya, ayat 9, ayat 19 pula. Kita mulakan daripada ayat nombor 15. 15, 16, 17, 18, 19. Hanya 5 ayat, kita telah pun dapat membuat kesimpulan, maka surah Sabah ini adalah surah yang tujuannya Allah nak jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya sebab apa yang membawa kepada kaum Sabah ini jadi kufur. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak menerangkan apakah kesan buruk kalau tiru macam kaum Sabah. Jadi, ingat mudah saja. Baca surah Sabah, kita letakkan tajuk sikap orang yang tak bersyukur dan contoh kesan buruknya. Cukuplah, itulah tajuknya. Mudah je. Ingat kaum Sabah, watak yang tak bersyukur. Watak yang belagak sombong, tak berterima kasih kepada Allah. Dalam masa yang sama, Tuhan telah tunjukkan apakah kesan buruk kalau tidak mensyukuri, jadi kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jelas tuan-tuan puan? Kalau nak jelas lagi, nak cerahkan lagi secerah cahaya suria, cahaya matahari. Sekarang ni dah masuk dah waktu syuruk. Kalau di Semenanjung, sudah mula terbit matahari. Jadi untuk dapatkan maklumat yang secerah cahaya matahari, kita kena gali lagi beberapa maklumat dekat surah Sabah. Maka saya nak kita ambil maklum, dalam surah Sabah ini rupa-rupanya Allah ada datangkan, Allah letakkan cerita Nabi Allah Dawud alaihi salam dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bermula daripada ayat 10 sampai ayat nombor 14. Rupa-rupanya sebelum kita kupas kisah kaum Sabah tu, Allah dah datangkan terlebih dahulu cerita Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Kita dah lalui surah tentang Nabi Sulaiman. Surah apa? Iaitu surah Semud. Dan kita juga telah mengetahui tujuan surah Semud.
Surah Semut, tujuan dia apa? Kita dah baca kan? Ah, Kita mentauhidkan Allah kerana kekuasaan Allah yang telah memberikan kemampuan nikmat yang banyak kepada Sulaiman. Allah telah mengaturkan tamadun yang ada pada semut yang kecil itu, dalam masa yang sama mengajak kita kepada menjadi orang yang bersyukur macam Nabi Allah Sulaiman. Kemudian kita dah tinggalkan surah An-Naml, kita pergi kepada surah berikutnya sampai surah Saba ni, kita jumpa kembali Allah ingatkan Nabi Allah Sulaiman. Maka menguatkanlah lagi perbincangan tentang tujuan surah Saba ini adalah berkaitan dengan syukur. Seolah-olah Allah nak membawa kita tiru watak yang ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jangan tiru watak yang ada pada kaum Sabah. Okey. Apa lagi sebab lain Allah Ta'ala nak datangkan kisah Nabi Sulaiman? Kita tahu dekat surah Sulaiman itulah kita mendapati kisah kaum Sabah, Ratu Sabah. Maknanya orang Sabah ni, kabilah Sabah ni, mereka ni sebenarnya tahu tentang kesalehan yang ada pada ratu mereka sebelum ini. Jadi ratu itulah Allah kekalkan nikmat dia sehinggalah Sabah itu menjadi satu tamadun yang sangat baik. Tetapi disebabkan kaum Sabah itu memilih untuk berpaling, memilih untuk tidak mahu bersyukur nikmat Tuhan, maka Allah telah tukar daripada cerita mereka yang dapat nikmat tadi itu kepada cerita yang menjadi buah mulut manusia sampai ke hari ini. Manusia yang telah Allah tarik nikmatnya. Okey. Untuk dapatkan kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, tuan-tuan kena lihat ayat 10 sampai 14. Tapi saya nak tunjukkan satu ayat sahaja. Ya Allah cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni. Kita tengok dekat ayat nombor 13. Dekat hujung ayat nombor 13 itu, Allah pesan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apa dia? I'malu ala Dawud syukra. Allah kata, buat amallah, beramallah kamu wahai keluarga Daud sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Okey. Dan di hujung daripada ayat itu, Allah kata, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah bagi dah isyarat tu. Sedikit je dalam ramai hamba Tuhan yang menjadi benar-benar bersyukur. Allah datangkan kisah kaum Sabah untuk menunjukkan bukti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 7.40 pagi, kita dah mula masuk waktu duha. Alhamdulillah, kita selesai membuat ulang kaji tentang surah Sabah. Ya, surah yang mengandungi 54 ayat kan? Surah Sabah, Alhamdulillah. Sebelum kita tangguhkan sesi ulang kaji pada pagi ini, kita nak sebut apakah tema bagi surah Sabah. Okey. Tema surah Sabah, al-mihwar bagi surah Sabah ini adalah fadlullah bainal i'radi wal qabul. Kurniaan Allah di antara penolakan dengan penerimaan. Maksudnya, tema surah Sabah ni adalah orang yang berterima kasih ataupun orang yang tidak berterima kasih
kepada nikmat Allah. Apa perkaitan dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Ahzab? Perkaitan dia adalah waktu kita buat ulang kaji surah Al-Ahzab, Allah kan telah kurniakan nikmat kemenangan kepada orang yang beriman. Okey, sewaktu mereka berhadapan dengan golongan yang bersekutu, maka nikmat itu seharusnya disyukuri. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga ada manfaat pengisian kita pada pagi ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada jam berapa ni? So kita minum pagi dulu. Buat persiapan, kita jumpa pukul 8:30 pagi. InsyaAllah dengan kita bincang satu lagi surah yang menggunakan sifat kebesaran Allah yang diletakkan pada nama surah, iaitu surah Fatir. InsyaAllah kita jumpa pada jam 8:30 pagi insyaAllah. Kalau paling lewat pun mungkin 8:45 pagi ke, tapi cuba insyaAllah antara 8:30 dan 8:45 pagi. Itu saja tuan-tuan puan, ulang kaji kita pada pagi ini. Semoga dapat banyak manfaat. Semoga Allah memberikan lagi pencerahan demi pencerahan. Semoga dapat melalui bulan Ramadan ini, apabila kita baca ayat-ayat Quran diiringi dengan kefahaman, semoga tadarus kita, tilawatul Quran kita, bulan Al-Quran dapat mendatangkan satu kemanisan yang sangat banyak pada tahun ini setelah kita membuat persediaan ulang kaji bagi setiap surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Namun begitu, kita baru sampai surah yang ke-34. Banyak lagi surah yang kita kena ulang kaji. Moga-moga Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan usaha kita ini. Kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Segala kekurangan mohon ampun dan maaf. Kalau ada teguran, penambahbaikan sila maklumkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Terima kasih.